أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب زدني علما أما بعد. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Pertama-tama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dengan izin Allah kita diberikan kekuatan dan kesempatan untuk bersama-sama pada petang ini. Walaupun saya minta maaf lewat daripada yang asal dan kita pun dah tangguh daripada semalam kemarin. Dan saya mohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala supaya Allah memberikan keampunannya di atas kelemahan-kelemahan kita dan diberikan hidayahnya, barakahnya. Ya Allah, berikanlah barakah kepada kami walaupun kami dalam keadaan yang penuh dengan kekurangan dan kelemahan. Jadi insya-Allah kita mulakan dengan syahadah. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Alhamdulillah. Pertama-tama kita syukur pada Allah diberikan kesempatan pada petang ini untuk sama-sama kita menghidupkan suasana ingat memperingati, suasana untuk kita sama-sama mendekatkan diri kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala, suasana yang sebenarnya membina kekuatan kepada diri kita, insya-Allah, untuk kita sama-sama lebih kenal Allah, lebih kita menghidupkan lagi, mendekatkan lagi matlamat kita. Maka marilah sama-sama kita merendahkan hati kita, kita merendahkan pemikiran kita, kita rendahkan kehidupan kita ini untuk kita tunduk kepada qada dan qadar Allah Subhanahu Wa Taala. Yang Allah memberikan kepada kita segala-galanya, sama ada yang kita suka, tidak suka, yang kita gembira, kita sedih ataupun apa sahaja, maka semua itu adalah merupakan daripada Allah, qada dan qadarnya. Dan kita nak kena merasai bahawa setiap yang datang daripada Allah pasti yang baik, pasti yang terbaik. Walaupun rupanya dalam keadaan menyedihkan, walaupun rupanya dalam keadaan mendukacitakan, walaupun rupanya itu seperti satu penderitaan, tetapi sebenarnya itu adalah satu yang baik untuk kita sama-sama lebih memahami akan hikmah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Alhamdulillah, pada petang ini kita ingin melihat sedikitlah sedikit perkara apa yang kita sebut tentang Al-Mahdi, satu kuliah yang telah kita bincang pada masa yang sebelum ini. Kita ingin cuba buat muhasabah sedikit tentang perkara-perkara yang bersangkut paut dengan kebangkitan. Hari ini kita mendengar peperangan sedang berlaku di Eropah. Kalau kita tengok dalam berita kadang tulis Eropah sedang berperang, iaitu digambarkan Rusia dengan Ukraine. Begitu juga kita mendengar tentang berbagai perkara yang mengerikan di kawasan kita ni. Mula ada gempa bumi. Tadi pun ada gempa bumi dan kita pun di Kuala Lumpur pun rasa. Saya tak ada di Kuala Lumpur tadi, tapi kawan-kawan yang ada merasai apa yang ada dalam gegaran tersebut, walaupun tidaklah sehebat yang di tempat asal. Tetapi kita melihat bagaimana telah mula berlaku bencana-bencana. Jadi sebab itulah tuan-tuan perempuan, saya ingin sama-sama mengajak diri saya dan diri tuan-tuan perempuan, marilah sama-sama
kita merasakan satu perkara yang paling penting. Kita sedang mendekati 100 tahun. 100 tahun kepada kejatuhan Osmaniyah. Dan kita sedang berada di ambang kebangkitan. Di ambang kebangkitan itu sebelum bangkit, sebelum datangnya Al-Mahdi yang akan menggabungkan, yang akan menyatukan umat ini, maka kita akan berhadapan dengan fitnah, kesusahan yang merata-rata. Sebagaimana yang digambarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadisnya yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, dan aku kabarkan berita gembira mengenai Al-Mahdi yang diutus Allah ke tengah umatku ketika banyak terjadinya perselisihan antara manusia. Jadi Rasulullah gambarkan sallallahu alaihi wasallam bahawa ketika Imam Mahdi itu datang pada umat Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka banyak terjadi perselisihan antara manusia. Jadi kita dah pun mengalami keadaan tersebut, perselisihan di antara manusia, perselisihan di antara puak-puak kaum-kaum, kepimpinan, antara ulama, antara umara, antara orang-orang awam biasa, rakyat dan sebagainya. Dan kemudian juga Al-Mahdi diutus ketika umat aku itu, kata Nabi, berada dalam keadaan banyak gempa. Jadi gempa juga merupakan salah satu tanda kedatangan Al-Mahdi. Maka ia akan datang dan kemudian memenuhi bumi ini dengan keadilan dan kejujuran, sebagaimana sebelumnya dipenuhi dengan kelalaian, kemewahan dan kezaliman. Jadi Nabi gambarkan bahawa sebelum Al-Mahdi datang itu, maka akan berlaku perkara-perkara yang amat menyusahkan, bencana. Bencana apa? Pada masa itu antaranya adalah bencana peperangan yang akan mematikan ramai jiwa. Sama ada peperangan itu berbentuk peperangan ghazwa fikr, peperangan dari sudut pemikiran, atau peperangan dari sudut hati, akidah, atau peperangan fizikal, peperangan berbentuk biologi, peperangan berbentuk chemical warfare. Maka pada masa itu banyak berlaku pembunuhan. Jadi ketika Mahdi nak naik ini akan banyak berlaku pembunuhan. Pembunuhan akan berlaku di sana sini. Begitu juga akan berlaku huru-hara. Dunia akan menjadi huru-hara, yang mana tidak pernah terjadi dalam sejarah manusia, huru-hara dan kacau bilau seperti itu. Maknanya sebelum daripada Al-Mahdi itu datang, dunia akan jadi huru-hara. Ketika itu dunia akan menjadi kacau bilau. Dunia dalam keadaan kacau bilau, dalam keadaan berpecah. Kemaksiatan akan bermaharajalela. Maksiat akan bermaharajalela. Huru-haranya dunia ini sehingga berlaku perang di antara negara-negara yang melanda dunia. Perang saudara pun berlaku. Perang saudara pun berlaku. Bukan perang antara negara-negara semata-mata, perang saudara sesama sendiri. Perang antara kelompok, perang antara suku, etnik, golongan, organisasi yang aliran terjadi di mana-mana. Jadi kita lihat huru-hara ini bermakna peperangan, bermakna maksiat, bermaharajalela, bermakna pada masa itu pertembungan bukan hanya di kalangan negara-negara, tetapi juga di kalangan yang digambarkan di sini ialah perang saudara. Perang di antara kaum, antara etnik. Kita pun dah nampak di Malaysia ni banyaklah berlaku. Jadi kita akan nampak huru-hara, kekacauan, sebagaimana digambarkan tadi, termasuklah juga orang yang memimpin, penguasa. Penguasa akan menindas, menzalimi, memeras, merampas hak rakyat. Jadi itulah yang antara yang dimaksudkan dengan hadis yang digambarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka di sini kita lihat bagaimana Rasul sallallahu alaihi wasallam menggambarkan tentang bagaimana keadaan yang berlaku sebelum Al-Mahdi itu keluar. Sebelum Al-Mahdi itu keluar,
berlakulah kemuncak kepada kesusahan demi kesusahan, kepayahan demi kepayahan, ketakutan demi ketakutan. Akan berlakulah suatu peperangan demi peperangan, gempa bumi yang memuncak, perselisihan yang memuncak, sampai berlaku peperangan saudara, sampai berlaku peperangan di antara kaum, berlaku peperangan di antara etnik, berlaku jenayah yang meningkat, berlaku dari kalangan umat Islam ataupun orang yang manusia ini, berlaku pertembungan demi pertembungan. Maka di sinilah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan apabila telah mula datang kemuncak fitnah tersebut, maka akan tertimbullah kelompok-kelompok dari kalangan manusia yang beriman itu mula didirikan, terbina. Jadi di sebalik apa ni kita kata huru-hara, gempa bumi, peperangan, penganiayaan, penzaliman, kita kata pemerintah, penguasa, kezaliman yang berlaku dalam jenayah dan sebagainya, maka kita akan melihat pada masa itu lahirlah kelompok-kelompok yang bangun bersama-sama dengan kebangkitan kemuncak fitnah tadi. Maka jika kamu melihat, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, jika kamu melihat panji-panji Islam datang dari arah Khurasan, maka sambutlah ia walaupun kamu terpaksa merangkak di atas salji. Jadi bagi kita ni, Nabi menggambarkan bila kita berlaku perkara-perkara yang menyusahkan, membimbangkan, bencana-bencana tadi, maka Nabi gambarkan, kamu tengok ada tak orang-orang yang beriman, orang-orang yang ikhlas, orang yang bertakwa, yang tidak mementingkan duniawi, tidak mementingkan perkara-perkara yang bersangkut paut dengan kepimpinan dunia, tetapi mementingkan akhirat, mementingkan kemenangan yang sebenar, hakikat kemenangan yang sebenar. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, antaranya ada panji-panji hitam digambarkan dari Khurasan. Maka sambutlah ia walaupun kamu terpaksa merangkak di atas salji. Maka Nabi gambarkan ketika bencana melanda kita, ketika bersama dengan kesusahan, ketika kita dengan huru-hara, dengan jenayah, dengan peperangan, dengan masalah ekonomi, tak lama lagi masalah bencana alam. Bencana alam akan menjadi-jadi. Dan menangis sikit Bismillah. Bencana alam menjadi-jadi, maka Nabi gambarkan kepada kita, kamu melihat panji-panji hitam. Jadi ulama menghuraikan apa maksud panji-panji hitam itu. Jadi panji-panji hitam itu bukanlah dia bermaksud bendera sahaja. Bukan maksud bendera semata-mata. Tetapi panji-panji hitam itu adalah bermaksud kelompok-kelompok yang beriman, kelompok-kelompok yang bertakwa, yang pada masa itu nampak seperti agama sesat dipanggil. Ini kita kata kat sini bagaimana orang lain semua nampak sama dengan one world religion, tapi orang ni tak bersama dengan one world religion. Orang ni tak bersama dengan arus semasa. Jadi dia nampak macam tompok hitam, dia nampak macam bendera hitam, dia nampak macam sesuatu yang melanggar kebiasaan. Jadi Nabi gambarkan bila dimaksud panji-panji Islam, panji-panji hitam itu, maknanya bukan hanya sekadar bendera, tapi itu tanda bagaimana kelompok itu adalah kelompok yang tidak bersama arus semasa, tidak bersama dengan arus yang dibina oleh Al-Masih Dajjal, yang dibina oleh Al-Yahud dan Nasara. Dia tak bersama. Dia tidak bersama dengan mereka yang kufur kepada Allah. Kelompok-kelompok ini akan timbul, akan terbit sebab dah terlalu banyak sangat kemungkaran, kemaksiatan, dan kelompok-kelompok ini akan timbul. Maka kamu melihat panji-panji Islam, panji-panji hitam. Antaranya dalam hadis ini digambarkan Khurasan. Contohnya di Khurasan. Khurasan ini di daerah kawasan Afghanistan. Maka sambutlah mereka walaupun kamu terpaksa merangkak di atas salji. Sesungguhnya di tengah-tengah panji itu adanya khalifah Allah yang mendapat petunjuk.
Ini yang digambarkan sebagai al-mahdiyin, orang yang mendapat hidayah. Jadi kita akan melihat pada saat kebangkitan Islam itu, tentera Dajjal akan mempersiapkan bala tenteranya yang memang habis-habisan akan menghancurkan umat Islam. Walaupun nampak macam dia berperang sama sendiri nampak macam berperang. Rusia lawan dengan Amerika, Rusia lawan dengan Ukraine contohnya, nampak macam berperang. Tapi mereka sebenarnya adalah satu sistem al-millah, and al-kufru millatu wahidah, iaitu kekufuran itu adalah satu sistem yang Nabi gambarkan, atau kama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi walaupun kita nampak mereka ni macam berperang, macam berbunuh-bunuhan, macam menembak antara satu sama lain, macam seolah mereka ni bermusuhan, tetapi mereka adalah merupakan satu millah, satu sistem, satu keadaan yang sama, iaitu mengambil Dajjal, mengambil Al-Masih Dajjal sebagai dikata ketua dia, pemimpin dia. Maka kata Nabi, jika kamu melihat panji-panji hitam datang dari Khurasan, jadi panji hitam ini saya sebut tadi, dan ada di kalangan para ulama menggambarkan bukan setakat bendera hitam, tetapi sebenarnya ialah hakikat mereka yang tidak bersama dengan arus yang ada. Arus yang ada tak bersama. Mereka tidak bersama dengan arus yang ada. Maka kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, sambutlah mereka, pergilah bersama walaupun kamu terpaksa merangkak di atas salji. Dan sebab itulah di sini kita melihat bagaimana Rasul sallallahu alaihi wasallam menggambarkan tentang akan timbulnya panji-panji hitam itu, dan panji hitam itu dalam satu hadis ini digambarkan sebagai Khurasan. Khurasan. Begitu juga dalam antara petunjuk-petunjuk yang lain menggambarkan kepada kita bahawa panji-panji hitam itu adalah daripada sebelah timur. Daripada sebelah timur, dan mana pasukannya tidak pernah dikalahkan oleh mana-mana tentera sekalipun. Ini antara contoh-contoh panji-panji sana. Sebab itulah di sini kita ingin bersama-sama pada petang ini untuk kita mengasakan bahawa bila Nabi menggambarkan panji hitam itu, maka sebenarnya dimaksudkan ialah mereka yang bersama dengan kebenaran Allah, Al-Haq. Mereka yang bersama dengan Al-Haq. Kerana apa mereka bersama dengan Al-Haq dipanggil sebagai panji-panji hitam? Kerana sesungguhnya mereka itu tidak bersama dengan arus perdana, arus yang ramai, yang merupakan arus yang membawa kepada kesesatan. Jadi inilah yang digambarkan kepada kita. Maka di sini saya ingin menggambarkan kepada tuan-tuan puan-puan, dalam hal ini ada beberapa perkara yang Rasul beritahu pada kita. Yang pertama, bila kita berada dalam keadaan bencana yang banyak, kemuncak perselisihan, kesusahan, penderitaan ekonominya, masalah keluarganya, masalah perpecahannya, masalah alam sekitar, bencana, gempa bumi dan sebagainya, maka Nabi gambarkan kita kena melihat orang yang ada panji hitam. Panji hitam ni ulama menggambarkan bukan hanya sekadar bendera-bendera hitam. Kerana hari ini ramai juga orang pakai bendera hitam tapi rupanya sesat. Sesat. Contohnya ada orang-orang golongan Syiah yang memakai pakaian gelombang warna hitam, ataupun bendera ni serbannya warna hitam. Nampak macam panji hitam, benderanya warna hitam, tapi tengok semayang pun tidak, tengok puasa pun tidak, kenal Allah pun tidak, beriman pun tidak. Rupa-rupanya mereka mensyirikkan Allah. Itu bukan panji hitam yang dimaksudkan. Sebab itu ulama menggambarkan yang dimaksudkan dengan panji hitam itu ialah mereka yang bersama dengan Al-Haq. Yang mana Al-Haq itu dilihat seperti tompok-tompok hitam, seperti kotoran, seperti yang sesat, seperti orang yang bersama dengan kita kata satu yang mengerikan, macam itu kan, satu yang mengerikan. Jadi sebenarnya yang dimaksudkan di situ ialah mereka yang ada panji hitam ni, mereka yang bersama dengan al-iman, al-islam, al-ihsan, at-taqwa. Mereka yang bersama dengan
petunjuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka Nabi kata bersamalah mereka. Sebab tu kita dah hari ni, salah satu challenge kita, cabaran kita, halangan kita ialah untuk bersama dengan mereka yang ingin berjuang. Ukhuwah. Jadi sebelum ni kita nampak macam-macam semua ni baik, kita berikut saja. Rupa-rupanya mereka ni bukan panji hitam, mereka ni mengikut arus. Mengikut arus. Sebab tu saya sebut dalam kuliah-kuliah yang lepas kan, bagaimana kita hari ini banyak melihat tentang kelompok-kelompok, golongan-golongan yang nampak Islam, gerakan Islam, seperti pendakwah Islam, seperti sebagainya, tetapi rupa-rupanya mereka ni sangat sayang kepada dunia, sangat sayang kepada sistem yang ada, sehingga akhirnya mereka ni kan ditunjukkan pada akhir-akhir ni banyak yang nampak kesesatan mereka. Bismillah. Nampak kesesatan mereka. Jadi nampak dia punya kerosakan dia. Apa tanda kerosakan dia? Kerosakan dia mengikut pemimpin yang sesat. Apa kata pemimpin? Pemimpin itu sesat, dia ikut. Itu rosak. Rosak. Sebab tu dalam satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam daripada Sauban radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda. Ini hadis sahih diriwayatkan Imam Tirmizi. Kata sesungguhnya aku hanya khawatir, aku bimbang ke atas umatku itu daripada a'immah mudhillin. A'immah mudhillin, pemimpin yang menyesatkan. Dalam hadis yang lain, Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu anhu telah berkata bahawa aku mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, yang maksudnya ketika aku bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam pada satu hari di rumahnya, aku mendengar baginda berkata. Jadi Abu Dzar telah menyatakan dia mendengar bagaimana Nabi telah berkata, bukan Dajjal yang lebih aku khawatirkan terhadap umatku daripada Dajjal. Ni bukan Dajjal. Jadi Nabi tak khawatir Dajjal. Tetapi sebelum baginda hendak masuk, aku bertanya, ya Rasulullah, apakah yang kau lebih khawatirkan ke atas umatmu ini lebih daripada Dajjal? Maka baginda sallallahu alaihi wasallam menjawab, a'imma mudhillin, iaitu pemimpin-pemimpin yang menyesatkan orang lain. Jadi sinilah kita lihat bagaimana Allah Subhanahu wa taala melalui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menggambarkan kepada kita tentang bagaimana keadaan ketika huru-hara berlaku, bencana berlaku. Kita kata menuju kepada kemuncak Dajjal nak keluar, kemuncak Al-Mahdi nak keluar. Maka pada ketika itu yang Nabi lebih bimbang daripada Dajjal itu ialah a'imma mudhillin, pemimpin-pemimpin yang sesat. Macam mana pemimpin yang sesat? Tidak lain dan tidak bukan pemimpin yang mengikut siapa? Mengikut al-Yahud wan Nasara. Jadi pemimpin yang mengikut al-Yahud dan Nasara. Begitu juga pemimpin ataupun organisasi yang mengikut al-Yahud wan Nasara. Bismillah. Jadi ini yang lebih dibimbangi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi terbalik kepada itu, apa pula yang Nabi suruh ikut tadi? Panji hitam. Jadi hari ini saya melihat anak muda ramai yang mula mengeluarkan bendera hitam. Bendera hitam. Bendera ada la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, bendera warna hitam. Kerana pada pandangan mereka, siapa yang memegang bendera hitam itulah yang akan diterima, akan diberikan hidayah oleh Allah. Sebenarnya bila kita meneliti akan hadis tadi, Nabi menghubungkan mereka yang bersama dengan panji hitam dengan mereka yang menyesatkan, yang majoriti. Maka Nabi membandingkan tu, apakah indikatornya secara luaran, di luar Nabi kata pemimpin. Maknanya yang gelap ni, yang zalim ni, yang anyaya ni, yang menyesatkan, Nabi kata pemimpin. Maknanya orang yang dikenali, orang yang ramai pengikut, orang yang ramai penyokong, pendukung, ramai pemimpin. Tetapi dia menyesatkan. Berbanding dengan satu lagi, panji hitam. Yang disuruh ikut panji hitam. Dia tak kata
pemimpin-pemimpin tu tak, dia kata panji hitam. Bismillah. Tak mana cakap saya sangkut sikit. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi yang panji hitam ni Nabi suruh ikut. Jadi panji hitam ni para ulama menghuraikan dalam keadaan sekarang, dia bukan makna panji hitam tu mesti bendera hitam. Walaupun mungkin juga bendera hitam secara literal. Tapi dimaksudkan sini ialah dia tidak bersama arus. Dia tidak bersama arus perdana, bersama dengan dunia. Yang mana dunia pada masa itu telah pun dikawal oleh Al-Masih Dajjal. Sebab itulah di sini, apakah tanda-tanda pemimpin itu pemimpin yang menyesatkan atau pemimpin yang baik? Kita kena tengok. Ini hadis Nabi. Saya bawa ni pada petang ni supaya kita nampak bahawa kita tidak boleh bersama arus. Kita kena bersama dengan kebenaran Allah, prinsip Allah. Maka sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hadis ini agak panjang. Idza aradallahu bil amir khairan ja'ala lahu waziran sidq. In nasiya zakkaru wa in zakara a'anahu wa idza aradallaha bihi ghaira kadzalik ja'ala lahu wazira su in nasiya lam yuzakkiru wa in zakara lam yu'inhu. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apabila Allah mengendaki kebaikan bagi seorang pemimpin, jadi Allah nak bagi seorang tu pemimpinnya baik, pemimpin tu dia bagus, ini tanda pemimpin yang baik. Atau raja yang baik itu nescaya akan dijadikan baginya pembantu, menteri, penasihat, think tank dia yang benar dan ikhlas, Jika pemimpin itu terlupa atau leka, nescaya diberikan peringatan. Jadi wazir tadi itu, penasihat dia tadi itu akan bagi peringatan. Jika pemimpin itu mengingati, menerima, nescaya akan diberikan pertolongan kepadanya, Allah akan tolong dia. Sebaliknya, jika Allah menghendaki selain daripadanya keburukan, maknanya kita tengok tanda seorang pemimpin itu buruk, siapa dia? Raja ke, sultan ke, agung ke, Perdana Menteri ke, menteri ke, siapa-siapalah. Kalau kita nak melihat, nak tanda bahawa dia ini adalah orang yang buruk, yang a'imma mudhillin, pemimpin yang menyesatkan tadi, kan? Maka dia kata, Rasulullah SAW kata, maka Allah Subhanahu Wa Taala akan jadikan kepadanya penasihat, penasihat yang jahat. Dia bukan penasihat punah sihat, punah sihat. Jadi akan jadi pemimpin, kelilingnya itu orang jahat. Kelilingnya itu bukan orang yang bertakwa. Kelilingnya itu orang yang mata biru, mata hijau, yang matanya berbelang-belang, yang bukan orang beriman. Begitu. Jadi jika kamu melihat orang-orang yang kelilingnya itu ialah orang menasihatnya itu orang yang buruk, maka itulah tanda Allah Subhanahu Wa Taala menghendaki pemimpin itu buruk. Pemimpin itu buruk. Maka jika pemimpin itu lalai, jadi bila pemimpin itu raja tu ke, sultan ke, raja ke, menteri ke, Perdana Menteri ke, lalai, terlupa, tak tahu, maka nescaya tidak diberikan peringatan, dia diam aja. Jadi penasihat-penasihat yang berdiam ni berdosa di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Dia tahu benda itu tak betul, dia diam, dia tak bagi nasihat. Kenapa? Nak jaga jawatan, nak jaga elon, nak jaga jusah. Jadi dia kata, jika pemimpin itu lupa dan lalai, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, nescaya tidak diberi peringatan, penasihatnya itu diam. Dan jika dia mengingatinya, bila penasihat itu menasihatkan dia atau ada orang menasihatkan dia, nescaya tidak akan diberi pertolongan kepadanya, Allah akan biarkan. Maksudnya bila orang tu bagi nasihat yang tak betul, maka dia nak buat, maka Allah tidak akan beri pertolongan kepadanya. Ya, sebab itulah tuan-tuan dan puan, kita kena lihat di akhir zaman ini kita akan berhadapan dengan bencana-bencana. Kita akan berhadapan dengan kesusahan, malapetaka, huru-hara,
Kita akan berhadapan dengan kita kata ketakutan, ancaman. Kita akan berhadapan dengan kesusahan. Mungkin kita akan berhadapan dengan berbagai perkara yang menyakitkan kita. Maka Nabi gambarkan ketika dalam keadaan itu tanda Al-Mahdi akan naik. Jadi Al-Mahdi akan naik. Sebelum Al-Mahdi naik, maka di situ ada apa? Di situ akan ada kan kelompok-kelompok. Kelompok-kelompok yang digambarkan sebagai tadi apa tadi? Panji-panji hitam. Panji-panji hitam ni bukan bendera hitam. Hari ni saya sebut tadi, ramai orang muda kita pakat pakai tanjak warna hitam, pakat pakai baju warna hitam, pakat pakai bendera hitam, tampal sana tampal sini bendera hitam, bendera ada la ilaha illallah. Kita ingat bila kita dah ada bendera tu dah okey dah, walaupun kita menipu orang. Saya sebut kat sini, walaupun ada yang menipu orang, kita dah kenal pasti dah, nampak macam betul. Setengah-setengah daripada mereka yang memperjuangkan hak-hak ni disebut perjuangkan hak. Contohnya ada di kalangan GPMC sendiri contohnya. Saya sebut GPMC sendiri. Ada di kalangannya, tak semua. Jadi ada di kalangannya yang menunggang pertubuhan tersebut. Menunggang pertubuhan tersebut. Pertubuhan tu dia kata apa? Ini adalah bisnes aku, dia kata. Ini akunya bisnes ni. GPMC tu apa? Bisnes aku, dia kata. Akunya bisnes, aku punya. Tak ada orang kacau aku. Ada orang yang macam itu. Jadi saya minta tuan-tuan kena hati-hati juga. Kadang-kadang dia menggunakan, kadang-kadang dia guna nama saya pun dia guna juga. Kadang-kadang lah, nampak kan. Dia nak buat Muslim Village. Nak buat Muslim Village. Dia nak buat bisnes. Jual tanah, beli tanah. Maka dia kata Ustaz Nur Azman pun ada sama sini. Ramai-ramai pakat masuk, dia kata. Ada guna begitu juga. GPMC pun ada. Sebahagian, tak semua. Jadi, siapa nak tahu siapa, nanti kita akan buat pengumuman ni, insya-Allah. Jadi ada yang menunggang atas nama NGO pertubuhan, pengguna pertubuhan, GPMC pertubuhan, medical pertubuhan, mana-mana pertubuhan lah. Kita menggunakan nama-nama tu untuk kepentingan diri kita. Buat bisnes, contohnya. Ataupun menipu orang. Buat kutipan, menipu orang. Di sini kita lihat bagaimana panji hitam itu, dia bukan bendera hitam tu. Memang secara literal betul bendera hitam. Tetapi sebenarnya ialah bagaimana akhlak dia. Bagaimana jiwa iman dia. Bagaimana ibadah dia. Semayang tak? Kadang semayang pun tidak. Semayang pun tidak. Orang semayang, dia tak semayang. Alasan macam-macam. Semayang subuh, tengok subuh semayang tak? Subuh semayang lanjut, dah naik matahari tegak baru semayang. GPMC siapa yang pegang? Setakat ni saya masih lagi pengurusi. Tapi kita akan bersihkan insya-Allah organisasi ni. Jadi semayang pun kadang-kadang lambat. Orang kejut semayang tak nak semayang. Bukan tak nak semayang, tak bangun. Dah malam berborak-borak sampai pagi. Tak boleh nak bangun. Jadi pejuang-pejuang kebangkitan di akhir zaman ini, dia bukan hanya sekadar simbol, cakap, kata, takbir, Allahu Akbar, macam itu. Tetapi dia mesti dilihat daripada konteks bagaimana kehidupan dia. Bersama tarbiyah imaniyah. Bersama dengan proses untuk ma'rifat kepada Allah. Bersama dengan proses untuk membina akhlak yang baik. Bersama dengan proses untuk membantu orang lain dengan ikhlas. Jadi orang yang suka tuduh-tuduh orang ni selalunya dia ada macam-macam. Dia dah sebut kat sini, kan, bagi pemimpin itu kita tengok siapa yang keliling dia. Kalau yang keliling dia tu orang yang jenis yes man. Yes man ni apa? Macam mana ni kita nak sembahyang Jumaat berapa orang ni? Berapa-berapa pun tak apa tuanku. Tuanku nak berapa? 40 boleh? 40 boleh. Lepas tu ada seorang pula kata, kamu yang menasihat tuanku ke tuanku menasihat kamu ni? Macam itu pula. Jadi ada yang kata nak kena 2 dos. Macam mana 2 dos? Tuanku
Tuanku kata nak kena 2 dos, katakan. Tuanku sebut nak kena 2 dos. Disebut, tuanku sebut nak kena 2 dos. Betul ke tuanku sebut? Betul ke tuanku sebut nak kena 2 dos tu? Kena tanya tuanku sendiri. Jangan sebut kat sini. Kan? Bagaimana keadaan penasihat-penasihat ni? Jadi ini bukan saya cakap. Ini Rasul sebut. Hadis ni sahih ni. Hadis sahih Abu Daud. Kalau Allah nak menghendaki kebaikan kepada seorang raja, seorang pemimpin, Perdana Menteri sebagainya, maka dia akan memberikan pembantunya, penasihatnya, menterinya, wazirnya yang benar, siddiq dan ikhlas. Siddiq dan ikhlas. Dan jika pemimpin itu lupa dan leka, maka dia bagi peringatan. Dia tak takut, dia cakap dengan pemimpin. Tuanku tak semayang lagi ni tuanku. Oh, tak apa. Saya jamak. Oh, jamak. Okey, tak apa. Alhamdulillah. Macam itu. Jadi orang yang pemimpin yang begini, maka pemimpin inilah akan ditolong oleh Allah. Jadi kita kena tengok. Sebab itulah para duat, orang yang mengajak kepada Allah, para ulama, tidak berhajat kepada makhluk. Jangan takut dengan makhluk. Jangan takut dengan makhluk. Apalagi dia hanya seorang pemimpin. Seorang pemimpin. Dia ada kuasa, tak banyak. Kuasa dia tak banyak pun. Kan? Daripada Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, barang siapa yang tinggal di desa akan menjadi kasar perangainya. Siapa yang duduk kampung, perangai dia kasar. Kenapa? Dia bekerja berat, kerja kasar, jadi perangai jadi kasar, dah biasa dengan kerja berat. Barang siapa yang mengejar binatang buruan, orang yang kaki memburu pula, maka dia akan lalai. Dia kejar bulu memburu, lalai. Pancing berjam-jam, tunggu ikan tu, pancing. Semayang tak? Ini bagi mereka tak semayang lah. Yang semayang tak apa kan. Bagi mereka yang datang kepada penguasa. Tadi orang kampung, Nabi kata sifat dia tu kasar. Jadi kalau kita jumpa, maafkanlah, dia kasar. Orang memburu, dia mudah lalai. Kena bagi ingatan kat dia banyak. Bagi siapa yang datang kepada penguasa, siapa yang suka membodek penguasa, dekat dengan penguasa, berebut-rebut cari jawatan. Nak cari jawatan, berebut-rebut nak jadi YB. Berebut-rebut nak jadi pemimpin. Kutuk orang sana, tingkat bangunkan diri sendiri. Bodek dengan pemimpin supaya dia boleh jadi orang dekat dengan pemimpin. Barang siapa, Nabi kata, yang datang kepada penguasa, maka dia akan terfitnah. Dia akan difitnah, diuji. Dalam hadis yang lain, tadi riwayat Imam At-Tirmizi, dalam hadis yang lain Rasul sallallahu alaihi wasallam menyatakan, barang siapa yang tetap menghampiri penguasa, maka dia akan terfitnah. Siapa yang hajat dia memang nak jadi penguasa, ataupun hajat nak jadi penasihat kepada penguasa, nak jadi orang dekat dengan penguasa, maka dia akan terfitnah. Dan tidaklah seorang itu bertambah dekat dengan penguasa kecuali dia bertambah jauh daripada Allah. Tidaklah seseorang yang hajat untuk jadi orang kanan penguasa, nak jadi pembodek penguasa, menjadi orang yang dekat dengan penguasa pemimpin. Orang yang dekat dengan pemimpin, dia memang ada hati dia nak dekat pemimpin, ada hati nak dekat dengan pemimpin, raja, nak jadi orang dekat dengan raja ni. Hati dia nak jadi penasihat. Supaya apa? Dia boleh ada kabel yang kuat, dia boleh ada power yang kuat. Siapa yang mendekati penguasa begitu, maka tidaklah bertambah kepada dia melainkan semakin jauh daripada Allah. Allah Subhanahu taala, dia akan jauh daripada Allah. Jadi sebab tu tuan-tuan puan-puan nak sebut kat sini, ni antara tanda-tanda pemimpin a'imma mudillin, a'imma mudillin ini. Kenapa saya sebut ni pada petang ni tuan-tuan? Kerana sungguh-sungguh kita ini akan diuji dengan kepimpinan. Kita akan diuji dengan kepimpinan. Jadi bencana-bencana yang ada ni, bencana alam, bencana ekonomi, bencana kesihatan, bencana mungkin dari sudut pekerjaan, kita kata semua jenis kesusahan ni, perpecahan, perselisihan, semua pecahan. Maka pada ketika itu kita akan mencari siapa yang nak memimpin kita, siapa yang nak memandu kita, siapa yang nak kita bersama dengannya. Siapa banyak sangat ni. Maka ketika itulah Nabi gambarkan, salah satunya panji hitam. Panji hitam ni ulama urai semula. Panji hitam ni bukan bendera hitam semata-mata.
Tetapi panji hitam ni bermakna mereka yang bersama dengan hidayah Allah. Disebut juga Al-Mahdiyin, disebut juga Taifah Mansurah, yang bersama dengan kebenaran Allah. Tidak ikut arus. Dia tak ikut arus. Dulu bersama. Dulu saya bersama dengan banyak. Tapi sekarang bila arus dah semakin kuat. Saya nak cuba pegang dengan yang ini, hanyut. Pegang yang ini, hanyut. Pegang yang itu, hanyut. Last, kita kena cari ulama-ulama yang betul-betul, ulama-ulama yang bertakwa. Ulama-ulama yang bertakwa. Kita kena cari orang yang bertakwa ni, baru kita pegang. Macam gini, kita kena pegang betul-betul. Dengan prinsip Al-Quran, prinsip sunnah Nabi. Kena pegang sungguh-sungguh. Barulah kita akan selamat, insya-Allah. Jadi sebab tu tuan-tuan rahmat Allah, saya nak sebut pada hari ini, insya-Allah, pada petang ni, kita kena minta pada Allah, berdoa kepada Allah. Bukan hanya cakap berdoa, minta, ya Allah, cepatkanlah turun Al-Mahdi. Ya Allah, cepatkanlah buang ataupun habiskan semua fitnah-fitnah ini. Tetapi kita kena minta pada Allah, ya Allah, temukanlah aku. Jodohkanlah aku dengan pemimpin-pemimpin yang bertakwa. Kita minta kepada pemimpin yang bertakwa. Dan pemimpin-pemimpin yang bersama-sama dengan mereka yang bertakwa. Ini susah. Hari ni nampak macam bertakwa, tunduk, janggut panjang, tebal serban, tengok-tengok dan mengganggu anak dara orang. Tengok-tengok kan, ada kes-kes yang macam-macam fitnah hari ni. Ujian demi ujian. Ujian demi ujian. Jadi sebab tu kita hari ni nak kena perhatikan sungguh-sungguh, insya-Allah. Tapi sebelum kita pergi ke sana, mestilah kita sama-sama membersihkan diri kita. Kita faham macam mana nak bersihkan diri kita. Jadi bila kita faham macam mana nak bersihkan diri kita, insya-Allah Allah akan jumpakan kita dengan pemimpin yang soleh tadi. Allah akan jumpakan dengan kelompok yang soleh. Kita kena ada niat. Niat pertama niat pertama apa? Niat pertama kita mesti, ya Allah, bersihkan hati aku, bersihkan fikiran aku, bersihkan hidup aku. Ya Allah, tolonglah aku. Jauhkanlah aku daripada segala kemungkaran dan kerosakan. Ya Allah, berilah petunjuk kepada aku. Minta ke Allah dengan ikhlas. Ini nombor satu. Tuan-tuan, ini ada lebih kurang 200 lebih sekarang ni. Minta pada Allah dengan penuh keikhlasan. Minta pada dia, ya Allah, kenalkan aku dengan pemimpin-pemimpin yang bertakwa, yang soleh. Minta ke Allah. Kemudian selepas tu kita kena cari. Jangan kita duduk diam aja, kena cari. Cari yang macam mana? Cari orang yang tidak mengikut arus Yahudi dan Nasara. Arus Yahudi, dia tiga ni. Yang pertama Yahudi dan Nasara, iaitu Zionis. Yang ketiga adalah arus musyrikin, orang-orang yang mensyirikkan Allah. Ini tiga ni. Ini arus yang ada pada hari ni sekarang. Kan? La tajidanna asyaddan nas adawatan lil ladzina amanu al-yahud wal ladzina asyraku. Jadi kamu pasti jumpa manusia yang keras musuhnya pada orang beriman, al-yahud. Yahud ni maksudnya Zionis. Jadi ulama menggambarkan Yahud inilah Zionis, iaitu yang nak menegakkan negara Al-Masih Dajjal. Dia bukan nak tegakkan Israel. Bukan. Dia nak tegakkan negara Dajjal sedunia. Itu Zionis. Daripada kalangan siapa? Daripada kalangan Yahudi dan Nasrani, Kristian. Itu timbul ayat yang suratul Baqarah. Walan tarda ankal yahud walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Tidak akan sekali-kali orang-orang Yahudi dan Nasara. Ini siapa? Yahudi mana? Nasara mana? Yahudi dan Nasara yang ada fahaman Zionis. Jadi dua ni tak akan reda. Jadi bila kita tengok ada orang berkawan dengan musuh Islam, maka mereka bukan pemimpin yang bertakwa. Walaupun serbannya tebal, walaupun janggutnya panjang, walaupun ayat Qurannya keluar macam air, boleh cakap bahasa Arab, tetapi berkawan dengan Zionis. Ini nombor satu, Zionis, Yahudi dan Nasara. Yang ketiga apa? Yang ketiga al-musyrikun, ataupun orang yang mensyirikkan Allah.
Yang mensyirikkan Allah ni apa? Golongan liberal mensyirikkan Allah. Kenapa? Dia ambil semua. Dia kata ni baik, ni baik, ni baik. Dia masuk dalam Islam. Padahal tu bertentangan dengan Islam. Dan riba kata Allah haram. Maka dia pun keluarkan fatwa. Riba yang macam ni tak haram. Riba yang macam tu tak haram. Dia keluarkan fatwa. Sesuai dengan sistem dia. Sesuai dengan sistem dia. Ni riba ni tak haram. Riba ni tak haram. Liberal. Dia meliberalkan Islam. Kenapa? Nak ikut sistem tadi tu. Sistem Yahudi dan Nasara tadi. Ini dari sudut ekonomi. Dari sudut lain pula, contohnya sekular. Sekular pun musyrikin. Sekular pun musyrikin. Dia menyembah juga Tuhan-Tuhan yang lain. Walaupun nampak sekular. Kenapa? Dia percaya bahawa yang akhirat dengan dunia tak boleh digabungkan. Sedangkan Allah gabungkan dua-duanya. Kan ad-dunya mazratul akhirah. Dunia ni ladang kepada akhirat. Tiba-tiba dia pisahkan. Dunia. Engkau boleh buat maksiat, engkau boleh buat apa? Lepas tu engkau semayang, engkau minta ampun. Buat maksiat, buat riba, ambil riba. Berzina, minum arak, tak semayang, tinggal semayang. Tapi lepas tu engkau boleh minta ampun. Ni sekular. Ni fahaman sekular. Sekular ni pun dia mensyirikkan Allah. Kenapa? Dia mengambil nafsu sebagai Tuhan. Afara'aita man ittakhadha ilahahu hawa. Kamu pernah nampak tak? Pernah lihat tak? Orang yang mengambil nafsu sebagai Tuhan dia. Ni sekular pun musyrikin juga. Ni liberal pun musyrikin juga. Golongan-golongan yang lain pun banyak yang contohnya plural. Menyamaratakan agama pun musyrikin juga. Ni one world religion pun musyrikin juga. Jadi banyak musyrikin ni. Orang yang mengambil sains sebagai agama. Sains sebagai agama. Apa maksud sains sebagai agama? Apa sahaja yang sains kata, betul. Walaupun bertentangan dengan Quran dan hadis. Dia kata sains ni betul. Maka dia mengambil sains sebagai agama. Kenapa? Yang betul. Bukan Quran, bukan hadis. Maka ini juga musyrikin walaupun dia Islam. Ini betul ni. Sains kata macam ni betul. Kata betul, tapi rupa-rupanya bertentangan dengan Al-Quran, bertentangan dengan hadis Nabi. Maka ini juga yang musyrikin. Jadi orang yang menjadikan sains sebagai agamanya juga musyrikin. Macam mana pandangan seorang mukmin tentang sains? Adakah kita menolak sains? Kita tak tolak sains. Sebab sains itu sebahagian daripada makhluk yang Allah cipta juga, ilmu yang Allah bagi pada makhluk. Tetapi apabila berlaku pertembungan di antara sains dan Quran, sains dan hadis, maka kita mengutamakan Quran dan hadis. Kerana Quran dan hadis itu daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita nak kena rasa macam ni pun musyrikin juga. Jadi banyak rupanya golongan musyrikin ni banyak. Yahudi ni, Nasara ni, hak Zionis ni satu kelompok. Tapi hak musyrikin ni lebih ramai lagi. Inilah membawa kepada munafikin. Jadi kita akan nampak macam-macam kefahaman, macam-macam penghayatan. Sehingga akhirnya ditambah dengan bencana-bencana. Dan inilah yang digambarkan sebagai kesusahan di akhir zaman, fitnah. Jadi kita nak kena cari orang yang bertakwa. Orang yang bertakwa. Susah nak cari orang bertakwa ni. Tetapi bukan kata susah, sebenarnya ada. Nombor satu kena minta pada Allah. Ya Allah, Ya Allah, jumpakanlah aku dengan orang yang bertakwa. Ya Allah, jumpakanlah aku dengan pemimpin yang ikhlas, yang bertakwa. Minta ke Allah dengan penuh ikhlas. Kemudian cari, tengok, nilai dengan kaca mata Quran dan hadis, dengan kaca mata takwa. Kemudian bila kita dah jumpa, pegang erat bersama mereka. Bersabar siang, petang, malam. Pagi, petang, siang, malam. Pegang dengan dia. Berpegang dengan dia sungguh-sungguh. Ya, sebab tu nak sebut kasih tuan-tuan perempuan. Saya sebenarnya nak gambarkan kepada tuan-tuan perempuan bagaimana digambarkan oleh Nabi tadi dalam hadis yang saya baca mula-mula tadi. Bagaimana Mahdi akan datang ketika mana masa itu kesusahannya memuncak. Kesusahannya memuncak. Seperti Dajjal datang, kesusahannya memuncak. Tapi Mahdi datang, kesusahan memuncak, dia minoriti, dia sikit. Jadi masa tu orang yang bertakwa aja akan bersama dengan orang yang bertakwa. Baik. Ya, sebab itulah tuan-tuan yang perempuan rahmat Allah, insya-Allah kalau ada kesempatan kita akan sambung lagi pada masa-masa yang akan datang berkenaan dengan kedudukan kita pada hari ini
saya nak bincang kepada tuan-tuan semua, nak sampaikan bahawa kita kena faham wakil yang ada, realiti semasa. Kita kena faham apa yang sedang berlaku sekarang dengan kaca mata iman. Dengan kaca mata iman. Kita kena faham apa yang berlaku sekarang dengan kaca mata Al-Quran dan hadis Nabi. Dengan kaca mata taqwa. Kita kena faham. Kita kena tahu realiti pakatan jahat musuh. Kita kena tahu, kita kena kenal musuh kita siapa, dan kita kena tahu apa pakatan dia. Kalau kita tak kenal dia, kita kaki sembahyang, kaki puasa, kaki ibadah, tapi kita tak kenal musuh, maka kita akan termasuk dalam perangkap musuh. Kita akan termasuk dalam perangkap a'imma mudhillin, iaitu pemimpin-pemimpin yang sesat dan menyesatkan. Jadi kita sebut kat sini, kita perlu tahu dan kenal. InsyaAllah dari masa ke masa kita akan sama-sama berbincang berkenaan perkara tersebut. Cumanya tuan-tuan puan-puan, saya minta lah, kalau boleh, kalau kita ada masa je. Kalau saya sekarang ni, kita sekarang makin sama makin sibuk tuan-tuan, makin banyak pergerakan, makin banyak. Jadi kadang-kadang saya tak sempat nak buat. Dalam perjalanan, banyak dalam perjalanan, dia tak sempat buat. Tapi bila buat tu, kalau boleh tuan-tuan ikutlah, supaya kita dapat dia punya kesinambungan dia tu. Kenapa? Kita tak tahu banyak mana kita, lama mana kita boleh berjumpa macam ni. Tak tahu berapa lama. Sebab sekarang ni dah mula dah gangguan-gangguan. Tapi insya-Allah tuan-tuan, kita akan mendapat panduan daripada Allah. Kita akan buat mengikut sunnah yang sebenar. InsyaAllah kita akan dapat melihat sesuatu dengan baik. Bagi mereka yang mungkin baru pertama kali, dua kali agaknya dengar saya punya kuliah ni, cuba tengok tajuk-tajuk yang lepas. Terutamanya tajuk-tajuk berkaitan dengan basirah, berkaitan dengan pandangan iman, bersangkut. Banyaklah. Solat udda'i, banyak tajuk yang saya buat tu, panjang tu. Kan jadikan sebagai satu panduan, insya-Allah. Sebab apa yang kita cuba sampaikan adalah perkara-perkara untuk kita persiapkan kehidupan kita. Ni zaman akan bertambah susah tuan-tuan. Sekarang ni kita dah rasa susah dah. Nak kena ambil suntikan, nak kena berdepan dengan COVID-19 lah, COVID-21, Omicron, Delta dan sebagainya. Kemudian kita nak kena berdepan pula dengan ekonomi, masalah kerja, masalah macam-macam. Tuan-tuan rahmati Allah, kita lepas ni akan berhadapan dengan masalah bencana alam pula. Bencana alam pula. Jadi kita akan berhadapan dengan perselisihan. Tak lama lagi akan berlaku satu yang besar. Yang besar tuan-tuan. Saya tak nak declare lagi, tapi insya-Allah akan berlaku satu yang besar yang mungkin kita akan melihat berbagai perkara. Jadi kita perlukan kepada seseorang yang bertakwa untuk kita bersama-sama dengannya. Orang-orang golongan yang bertakwa, kita perlu bersama-sama supaya kita dapat menghadapi bencana-bencana akhir zaman ini dengan kekuatan biiznillah, dengan izin Allah. Jadi ini kita akan sama-sama insya-Allah. Sebab tu tuan-tuan dan puan, insya-Allah mari sama kita berdoa supaya kita dapat istiqamah. Dapat istiqamah. A'udzubillahi samil alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma innaka ta'lam anna hadhihi al-qulub qad istama'at ala mahabbatik wa taqat ala ta'atik wa tawahadat ala da'watik wa ta'ahadat ala nasrati syari'atik wa sikallahumma rabitataha wa adimuddaha wahdiha subulaha واملأها بنورك الذي لا يخبو واشرح صدورها بفيض الإيمان بك وجمل التوكل عليك وأحيها بمعرفتك وأمتها على شهادة في سبيلك يا الله إنك نعم المولى ونعم النصير ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير يا الله يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث يا الله يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث يا الله يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث لا إله إلا أنت الله الوحيد الأحد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد يا الله لا إله إلا أنت الله الوحيد الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد اللهم اجعلنا من المؤمنين حقا اللهم اجعلنا من المتقين حقا اللهم اجعلنا من المحسنين حقا اللهم اجعلنا من المقربين اللهم اجعلنا من الواصلين اللهم اجعلنا من العارفين اللهم اجعلنا من المحبين اللهم اجعلنا من الصديقين والشهداء والصالحين اللهم اجعلنا يا الله يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث المهديين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار
Rabbana taqabbal du'ana innaka antas samiul alim wa tub 'alaina ya Allah innaka antat tawwabur rahim. Wa sallallahu alaihi Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. InsyaAllah siapa yang ada kesempatan malam ni ada Zoom yang boleh join dengan Zoom secara live insyaAllah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa 'amilus solihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr.